Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Sabtu 21 hari bulan 11 2020 bersamaan dengan 5 Rabiul Tsani, Rabiul Akhir 1442, hari pertama PKPB bagi negeri Kelantan. Kita kata Allahul Musta'an. Apabila diisytiharkan perkara ini, bermakna wabak COVID ini melarak ke negeri kita. Yang baru ni kita termasuk dalam 3 negeri yang tidak dikenakan. Orang negeri lain bebas hari ini, kita mula. Kita kata Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan wabak ini. Dan juga kita minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita istiqamah. Sentiasa duduk, menjaga diri, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Baiklah para muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, kita sambung tafsir kita dalam juzuk yang ke-11 surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni surah yang ke-9 dari awal Quran. Sambungan kita bermula ayat yang ke-120. Ayat yang ke-120. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur, tidak sepatutnya orang-orang Madinah ni masih lagi ada yang berdegil, ada yang tak dengar kata, ada yang tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini terletak selepas ayat 119 yang kita dah bincang dalam siri yang lepas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada kita duduk bersama dengan orang yang benar. Orang yang paling benar sekali dalam dunia ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muhajirun wal ansar. Maka kalau kamu kenal mereka ini orang benar, adalah kamu ikut di mana saja, ke mana saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi. Kan? Jadi murahkanlah diri kamu, murahkanlah harta benda kamu, dan murahkanlah nyawa kamu supaya kamu dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi zaman kita ini, supaya kita dapat termasuk dalam qawafilul khair, kumpulan orang yang baik-baik yang nakkan kebaikan untuk menyampaikan Islam ini kepada semua manusia di atas pelosok dunia. Atas pelosok dunia ini kita nak sampaikan Islam yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyampaikan kepada sahabat, kepada tabi'in, sehinggalah sampai kepada kita. Menjadi tugas kita menyambung jawatan ini sampai ke hari kiamat, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada ayat 120. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an Rasulillah. Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari kalangan Arab, orang-orang Badui, Sukanul Bawadi, ketinggalan daripada turut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ayat ini fokus kepada peperangan Tabuk yang telah berlaku, di mana dalam siri yang lepas kita sudah bincang panjang tentang sahabat Nabi, siapa dia? Ka'ab bin Malik, dan dua orang sahabat lagi yang benar mengaku bersalah, berbeza dengan 80 orang golongan munafikin yang memutablikkan fakta, mencari hilah untuk melepaskan diri. Kita kata abaikan mereka. Yang kita hendaknya, biarlah kita bersama dengan orang benar. Wahai penduduk Madinah, wahai penduduk Badui di sekitar Madinah, cukup-cukuplah kamu ponteng ataupun lari daripada mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kata apa? Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana nak jaga diri, kerana nak menyelamatkan diri, mereka sanggup tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kerana nak relax-relax, mereka tak mau susah-susah, dia biarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan 700 km lebih dalam keadaan kepenatan, dalam keadaan kesusahan, yang Allah gambarkan bagaimana susahnya orang-orang yang telah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ayat ni kata apa? Tengok. Zalika bi annahum la yusibuhum zama'. Dan tidaklah patut yang demikian kerana sesungguhnya. Sebab apa kamu jangan lagi ponteng, jangan lagi ketinggalan, jangan lagi mencari alasan untuk tidak pergi berperang. Kenapa? Zalika bi annahum la yusibuhum zama'un. Yang demikian kerana sungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga. Yang pertama dahaga. Wala nasabun. Dan merasai penat lelah. Dua. Wala makhmasatun. Dan merasai lapar. Fi sabilillah, dalam perjuangan pada jalan Allah. Allahu akbar. Dalam ayat ini Allah SWT sebut kepada kita berapa? 3 perkara. Yang pertama disebut dahaga. Dahaga ni cepat mati nak banding dengan lapar, kan? Sebab dia kering, dia punya tengkuk dia punya pernafasan dia macam mana. Maka itu dalam ayat ini kata di ulama tadabbur, tartib di sini bukan satu tartib yang biasa-biasa,
Tapi tartib Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, dia panggil dari sudut mantiknya sangat-sangat tinggi. Masa tu kita kena faham bahawa al-atshu, dahaga itu kemuncak kepada perkara yang menjadi orang tak tahan untuk nak duduk, kan. Orang musafir tengah padang pasir kena dahaga. Yang kedua, Allah kata apa? Wala nasabun, penat. Keletihan yang amat sangat. Bila letih macam mana kita nak berjalan? Lembek habis, tak boleh nak tak bergerak, kan. Yang ketiga, wala makhmasatun, dan juga kelaparan. Maknanya Allah Ta'ala gambarkan kepada kita dalam peperangan Tabuk ini realiti yang kamu akan hadapi. Dahaga, penat kerana jaraknya terlalu jauh, dan lapar. Allahu Akbar. Allah kata apa? Mu jangan bimbang. Mu dahaga, kamu susah, penat, kamu lapar, di mana? Fi sabilillah. Allahu Akbar. Wala yata'una mawti'an yaghizul kufar. Yang ketiga, dan tiap-tiap kali mereka menjejak di tempat yang menimbulkan kemarahan orang kafir. Maknanya kita masuk dalam kawasan yang berisiko, kata orang, yang berbahaya, yang menimbulkan kemarahan orang kafir. Wala yanaluna min aduwin naila, dan juga tiap-tiap kali mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh. Allahu Akbar. 5 perkara. Ialah masuk kawasan risiko. Risiko ni dia 2 ya, sama ada hidup atau mati, kan. Ataupun mereka kena dilukai. Yanaluna min aduwin nailan, luka, kena panah, kena tombak, jatuh dalam lubang, perangkap samar, dan macam-macam lagi. Apa yang kita dapat? Masya Allah, tabarakallah. Allah nak tenangkan jiwa para pejuang. Allah Ta'ala nak beri galakkan kepada para pejuang, sabat, jangan lari. Allah, Tuhan kata apa? Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Sesungguhnya Allah Subhanahu melainkan semuanya itu dituliskan bagi mereka pahala amal yang saleh. Jangan bimbang. Kata orang, 1 sen tak rugi. Sebarang jenis kepenatan, ketakutan, kesusahan yang kamu hadapi, semuanya ditulis oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal saleh. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allahu Akbar. Dan supaya Allah membalas dengan balasan yang baik. Maaf. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Allah Ta'ala tak akan hilangkan pahala kebajikan yang kita buat. Sebarang kebajikan yang kamu buat tak akan hilang pahala. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang disebut hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khailu salasatun. Kuda yang kamu bawa, yang kamu miliki itu 3 kategori. Ada kuda yang menjadi dosa kepada tuan dia, memberi dosa. Ada kuda yang menjadi pelindung kepada tuan dia, Masya Allah. Dan ada kuda yang memberi pahala kepada tuannya. Allah. Nabi kata apa? Fa'amman lati hiya lahu wizrun. Kuda yang menjadi dosa, memberi dosa kepada tuannya, rajulun rabataha riya'an wa fakhran wa niwa'an ala ahli Islam. Dia ambil kuda dia tu atas dasar bangga, ria, sombong, untuk mengusahi orang Islam, macam berlaku kepada Umayyah bin Khalaf. Dia duk gosok ya kuda dia berminyak. Dia tengok Nabi lalu, dia kata, Muhammad, aku akan bunuh kamu ni dengan
Maknanya dengan kuda dia, Nabi kata, la bal ana aqtuluk. Maknanya dia menyediakan kenderaan ini sebagai alat kenderaan untuk menghancurkan Islam. Maka ini dosa. Ataupun riak, takabur. Na'udzubillah, kan? Dia tak ada terlibat dengan Islam, tapi riak, takabur. Ini yang kita bimbang. Kita orang Islam dah ni, jangan ada hak ni. Wa ammal lati hiya lahu sitrun, kuda yang menjadi pelindung bagi tuan dia, siapa dia? Iaitulah kuda yang ditambat, yang diikat pada jalan Allah. Kemudian tuan dia tidak lupa hak Allah Ta'ala untuk naiknya, untuk menggunakannya pada jalan Allah, maka dia menjadi pelindung kepada tuannya daripada api neraka. Kita kata Masya Allah. Adapun kuda yang memberi pahala kepada tuan dia, farajulun rabata fi sabilillah li ahli Islam. Orang yang menyediakan kenderaan ini untuk diguna oleh pejuang-pejuang Islam. Masya Allah. Maka setiap orang guna kuda dia, dia boleh pahala. Mungkin dia guna kuda lain ataupun dia uzur tak boleh pergi, tapi dia menyediakan peralatan. Masya Allah. Bahkan kata Nabi apa? Fama akalat min zalikal maraji. Kuda dia duk makan makanan tanaman-tanaman yang kita tanam apa ni, rupuk rampai yang dia makan, semuanya itu telah diberi pahala. Bahkan segala perkara yang berkait dengan dia semua mendapat pahala. Masya Allah, tabarakallah. Ini artinya para jemaah sekalian, kita hari ini kuda perang kita apa? Bagi kita pendakwah-pendakwah hari ini, kita ada kitab, kita ada CD-CD kuliah ceramah yang memberi hujah untuk menyatakan Islam itu benar. Ataupun sahabat-sahabat kita yang menggunakan medsos, media-media yang ada ini untuk bertempur dengan hujah-hujah geng-geng kafir, hujah puak-puak liberal, hujah geng-geng syiah, hujah anti hadis, hujah kumpulan yang menyebarkan perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Kita mengatakan alat-alat ini juga termasuk dalam alat. Kenapa beli kamera comel ni? Nak rakam kuliah untuk kita lawan hujah. Boleh pahala, insya-Allah. Sebagaimana orang dulu menyediakan kuda, kita sediakan alat-alat kita. Kan? Ini semua termasuk dalam perkara-perkara di zaman kita ini, di antara alat yang perlu kita ada. Kalau tidak, kita lemah. Sebab itulah semua orang, sama ada orang ajaran sesat, orang yang membawa bid'ah, orang yang bawa benda mungkar, mereka ada media sendiri. Bahkan media dia lebih banyak. Kita tengok dia punya penonton sampai 1 million, 1 juta, 2-3 juta orang tengok. Ya, ada setengah ustaz, Masya Allah, maghmur, tidak dikenali di bumi, tapi insya Allah mereka dikenali langit. Orang tengok 2-3 orang, 4-5 orang. Itu sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan beri pahala di atas usaha yang mereka buat. Tapi Tuhan tak tanya, kenapa kamu tak ramai orang tengok? Nah, kalau kita tengok macam tu, kita nak buat apa? Malah aku ngajar, tak ada orang mari. Tapi kita tetap menyampaikan tugas kita, iaitu menyampaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak hilangkan pahala orang yang baik, orang yang ikhlas perjuangannya, orang yang bekerja untuk Islam. InsyaAllah mereka tidak akan kerugian selama-lama. Tengok Allah Ta'ala sebut lagi. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allahu Akbar. Dan tidak pula mereka membelanjakan sesuatu perbelanjaan yang kecilnya, yang besar, dan tidak mereka melintas sesuatu lembah. Mana kita berjalan melalui gunung, mendaki gunung, turun di celah bukit, melainkan ditulis pahala bagi mereka, supaya Allah Ta'ala membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, inilah janji Allah kepada kita.
Setiap perkara kebaikan yang kita buat, setiap benda-benda yang baik yang kita usahakan, Allah kata kamu tidak akan kerugian walaupun sedikit. Sama ada berbentuk nafkah, kita mengeluarkan infak, belanja, ataupun kita menggunakan tubuh kita yang berjuang, menaik bukit, turun bukit, masuk kampung, keluar kampung. Setengah ni sahabat-sahabat saya, kita tengok mereka ini masuk dalam pendalaman, Allahu Akbar, tak sanggup kita. Kereta jeep dia melekat dalam tanah, nak pergi tempat orang asli di pendalaman. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang balas jasa mereka. Tak sanggup kita. Kadang-kadang dia kata lekat, nak keluar tak boleh, terpaksa buka kemah, tidur kat situ dalam hutan yang dibimbangi apa benda, hayawan pun ada di situ. Apalagi Allahu Akbar, tuan-tuan yang buat kerja untuk Islam. Allah kata apa? Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Allah akan balas apa yang baik, apa yang mereka kerjakan. Bermakna mereka ini tidak akan kerugian, walaupun sedikit daripada usaha yang telah mereka lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW dalam peperangan Tabuk ni, kita masih lagi dalam peperangan Tabuk. Allahu Akbar. Dalam perjalanan yang begitu memenatkan, penat perang Tabuk ni bukannya main-main kan. Kata di sahabat, Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, tengok dalam hadis ni dikeluar oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk. Nabi kita balik dari peperangan Tabuk. Siaqul ayat kita ini masih lagi di dalam ayat tentang peperangan Tabuk. Tabuk ni peperangan yang terakhir, Rajab tahun yang ke-9, kan? Nabi kata, faqala sallallahu inna bil madinati aqwaman. Allah. Nabi kata, hai para sahabat, penatnya kamu mengembara sebulan pergi, melintasi wadi, mendaki bukit, dengan panahnya, dengan dahaganya, dengan makhmasah, dengan kelaparannya. Tapi ingat, illa kanu ma'akum. Allahu Akbar. Ada orang di Madinah meraih pahala seperti kamu. Subhanallah. Ada orang di Madinah meraih pahala seperti kamu. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, kita kepenatan seperti ini. Ada orang meraih pahala seperti kita. Wahum bil Madinah, mereka di Madinah. Qala wahum bil Madinah. Nabi SAW berkata, ya, mereka di Madinah. Mereka tak datang. Kenapa? Habasahumul uzur. Mereka tak datang ini. Kenapa? Kerana mereka keuzuran. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, itu riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, jelas, illa syarakukum fil ajri. Nabi kata, mereka ini bersama dengan kamu, meraih pahala seperti kamu. Allahu Akbar. Cuma kenapa mereka tak pergi? Mereka tak pergi habasahumul uzur kerana keuzuran yang betul. Sama ada uzur dari sudut fizikalnya, tak boleh nak pergi, ataupun ada keuzuran lain yang telah diizinkan oleh syarak. Maka hadis ini tanda para jemaah, para ulama mengatakan fadlun niyyati fil khair. Kelebihan kita niat untuk buat kebajikan. Wa annal insan, manusia itu iza nawal amal salih, bila kita niat nak buat amalan yang soleh tapi kita tak mampu untuk melakukannya kerana uzur, yuktabu lahu ajru ma nawa, akan ditulis apa yang mereka niatkan. Tanda para jemaah sekalian, hadis ini dikeluar oleh Bukhari, Muslim. Para ulama Islam mengatakan, bila kita sentiasa buat amalan baik,
Contohlah saya buat untuk alam realiti kita hari ni. Belum ada PKP, PKP mari, masjid dibuka, kita pecut ke masjid. Kita hadir majlis ilmu ketika tidak ditundakan. Allahu Akbar, tiba-tiba PKPB mari pula. Masjid terpaksa lockdown, ditutup. Dengan alasan yang telah diberi oleh penguasa agama. Usahlah kita banyak mencari falsafah. Duk cari video orang ni yang menimbulkan kecelaruan lagi dalam masyarakat. Biarkan kita balik ke sini. Oleh kerana telah menjadi amalan rutin kita hari-hari ke masjid. Bila tak boleh pergi, insya-Allah, saya menamakan bandingan simple. Kita solat di rumah. Dengan arahan pemerintah itu, insya-Allah kita meraih pahala bersolat di masjid yang menjadi amalan tetap kita sepanjang hidup. Alhamdulillah. Tapi jangan tunggu. Jangan pula tunggu bila tak boleh pergi. Aku nak pergi. Lah, kita mengatakan itu tidak mungkin berlaku. Baru nak ambil pencen. Orang kerja boleh pencen ni sudah askar berapa puluh tahun. Kerja baru dapat. Pekerja kerajaan ada umur dia. Kita pun sama juga. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah, kita dapat meraih pahala duduk di rumah dengan kita dapat pahala seperti imam-imam dan Bilal di masjid, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang berikutnya. Ayat 122, arahan menuntut ilmu. Arahan Allah Ta'ala menuntut ilmu. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allahu Akbar. Dan tidaklah betul dan tidak elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Jadi para ulama Islam kita mengatakan bahawa ayat ini menjadi pelengkap kepada hukum jihad dengan peperangan. Maknanya Islam ini bukanlah berkembang, maju, bergerak dengan pedang semata-mata, tidak. Pedang itu diguna ketika diperlukan. Tetapi Islam ini bergerak dengan ilmu, dengan akhlak, dengan ma'rifah, dia berkembang. Tengok dalam ayat ni Allah kata apa? Maka ditambahnya hukum menuntut ilmu. Hukum talabil ilmi, menuntut ilmu. Wattafaqquh fid din. Dan ia adalah merupakan ilmu dan kepahaman agama, merupakan alatul jihadi bil hujjati wal burhan, alat peperangan dengan hujah dan bukti-bukti yang nyata yang menjadi paksi kepada dakwah Islam kepada iman, dan juga menjadi paksi kepada Islam itu bahawa kita bergerak dengan ilmu di samping adanya alat-alat pedang untuk mengawal ilmu, mengawal Islam, mengawal agama ini, himayatuddin wa hirasatid dunia. Ini ayat ini penting. Maka Allah Ta'ala sebut, jangan pergi semua. Macam mana jangan, satu waktu jangan semua tinggal. Dia orang pergi berperang lama. Ya, khususnya kalau sariyah. Sariyah ni maknanya peperangan yang Nabi kita SAW tidak hadir. Peperangan yang Nabi kita tidak hadir. Jadi Nabi kita hantar sekumpulan pergi, sekumpulan lagi duduk di Madinah belajar. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanawub. Hari ni Umar pergi mencari rezeki, sahabat dia pergi belajar dengan Nabi. Balik dia cerita apa yang dia dengar, besok Umar pula pergi belajar, kawan ni tukar. Maknanya arahan Allah Ta'ala ini sangat jelas.
Tengok ayat. Jangan pergi berperang semua. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Dan oleh itu, hendaklah keluar sebahagian saja dari tiap-tiap puak di antara mereka. Kena ambil orang ini pergi berjihad secara mereka supaya orang yang tinggal itu mempelajari ilmu secara mendalam. Tafakuh ni bukan pergi dengar macam kita pergi surau tu, kan? Mendalam ilmu yang ditutup dalam agama. Itu dua. Belajar untuk memandai mendalam ilmu. Kita hari ni para pelajar secara realiti lah. Anda tengok ada di kalangan pelajar kita ni, dia beli kitab Pimpinan Ar-Rahman, dia ada buku catatan tulis apa yang dihuraikan, ada yang tulis di Facebook ni ada, lepas pada ni mungkin mereka akan kumpul balik, kan? Ada yang tulis di nota, kita kata barakallahu fikum jami'an ya tullabil ilm, wahai penuntut ilmu. Tujuan kitanya tafakuh. Sekarang ni yang kita perhati ramai di kalangan masyarakat kita lebih kepada membawa telinga daripada membawa alat tulis. Membawa telinga. Bawa telinga. Pergi masjid. Ada kuliah? Ada. Kuliah umum ke kuliah berkitab? Sama je. Kuliah ustaz baca kitab ke? Dia tak ada kitab. Kuliah umum ustaz bawa nota? Dia tak bawa kertas. Dua-dua. Saya selalu ulang kalimah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syafi'i kata, orang yang pergi majlis ilmu tak bawa kalam, tak bawa pen, tak bawa kertas, diibarat seperti orang pergi tempat mengisar gandum, tak bawa gandum. Tengok orang duk kisar, kita tengok saja. Masya Allah, tabarakallah. Ya, orang ulama-ulama dulu, anak murid bawa kitab, tuan guru tak ada kitab. Alim, bahrum fil ilmi. Zaman kita hari ni, tok guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Saya tanya di masjid, siapa lebih bijak? Anak murid bijak ke guru bijak? Kita kata anak murid lah bijak zaman kita hari ni. Bijak mengomen. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kena ada mekanisme turuk tahsilil ilmi. Cara untuk mendapat ilmu tu ada cara dia. Ya, di antara cara dia nya talaqi. Apa yang talaqi? Kita belajar dengan guru. Kita belajar dengan guru. Dan kita belajar dengan guru ni banyak faedah-faedah yang besar yang kita dapat. Di antaranya ikhtisarut tariq. Shortcut kata orang sekarang. Kita nak dapat satu maklumat bukan senang. Tuan guru kita kadang-kadang dia baca 2, 3, 5 kitab sebelum dia menyampaikan. Bermakna dia beri kepada kita zubdah, khulasa pati daripada ilmu yang dia perah, yang dia kutip, yang dia cedok dari pelbagai sumber. Dia beri pada kita, kita tulis je. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah zaman dulu ada majalis al-imla'at. Tok guru cerita apa yang dia ada, anak murid tulis, kemudian dibukukan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sistem itu berjalan. Hendaklah kita ada tafakuh fiddin. Dia tafaqahu fiddin, kita mesti memperdalam agama. Kena ada kumpulan. Pasal itulah dia kata fardu kifayah. Dalam sebuah kampung, dalam sebuah daerah, mesti ada seorang ustaz, seorang tuan guru, seorang alim yang menjadi marja', menjadi rujukan kepada masyarakat yang boleh menjawab soalan. Kadang kita nak cari satu daerah sekarang ni tak kira duduk mana. Yalah, zaman kita ini zaman media sosial ni senang ya. Duduk ujung dunia mana pun boleh tanya ya ustaz. Nak tanya orang Arab ke, tanya orang Melayu, tulis je soalan, insya-Allah dapat kan. Ada ustaz yang mempunyai masa dia jawab, ada yang tak kelapangan masa dia tinggal. Jadi kita kena bersangka baik dengan asatizah. Bukan semua orang yang kita tanya tak jawab tu sombong. La. Maka Allah sebut di sini liyatafaqahu fiddin, supaya mereka memperdalami agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah kata apa? Allah Subhanahu wa taala matan hadis, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din.
Siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepadanya, maka diberinya kefahaman dalam agama. Nabi tak kata Allah Ta'ala beri ilmu. Zaman kita ni dapat CJ, dapat syahadah. Nah, oh, saya syahadah pengajian Islam, Islamic study. Dirasat Islamiyah. Hebat. Tak. Tetapi yang kita nak, apa dia? Yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala beri kefahaman dalam beragama. Allah Ta'ala beri kefahaman dalam beragama. Ini yang besar. Maknanya ilmu itu satu, pengetahuan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar satu kumpulan manusia pengkaji atas dunia ni, nama dia golongan mustasyriqin, bahasa Arab kata. Bahasa orang putih kata orientalis. Goldzihar. Tulis kitab akidah Islamiah. Kafir dia. Berapa ramai ustaz-ustaz kita yang pergi ke barat berguru dengan John apa-apa nama orang putih. Di bawah nama Islamic Study. Guru dia mustasyrik. Mereka kafir. Sama juga dengan kita pengkaji. Tuan guru saya, orang Madinah Piau. Tapi dia tulis tentang agama Yahudi, tulis tentang komunis, tulis tentang firak. Maknanya, mereka hanya mengkaji. Mereka tidak faham. Ini berbeza. Yang kita naknya, faqih at-tafaqquh fi din, maknanya memahami agama dan mengamalkan apa yang kita faham, yang itu yang kita nak. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata ilmu yang bermanfaat itu iaitulah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makin banyak kita belajar, makin takut kita pada Allah. Makin banyak kita belajar, makin jauh kita daripada perkara mungkar. Makin kita mendalami sunnah, makin cinta kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin jauh kita daripada mereka-reka ibadat bid'ah yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak, makin kuat baca kitab cinta Nabi, makin pelik pula kita punya perangai, tak? Nak sayang ke Nabi berselawat dengan kompangnya, dengan gendangnya, dengan menarinya, dengan replika-replika pakat dogosoknya. Apa cerita? Nah, kita kata tidak. Baiklah, para jemaah sekalian, selesai daripada kita belajar, kita sudah mendapat ilmu, apa tanggungjawab kita dan apa tugas kita. Tengok. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allahu Akbar. Dan supaya mereka dapat balik mengajar kaum yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Ini naknya. Maknanya kerja kita tafaqquh fiddin, kemudian kita sampaikan ilmu itu kepada tentera-tentera yang jauh pergi. Sampaikan kepada pendalaman orang kampung, sampai kepada orang bandar, sampai kepada semua tempat. Ilmu yang kita ada. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melanggar SOP ataupun PKP syariat Allah Azza wa Jalla. Jangan langgar. Sebab kita sudah ada ilmu, maka kita tidak akan berani untuk melanggarnya. Maka para jemaah sekalian, dalam hadis yang saya sebut tadi, hadis Muawiyah, maka Nabi sebut walan tazal hazihil ummah qa'imah. Akan ada di kalangan ummah ini sekelompok yang berdiri tegak, yang menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla, la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak memberi mudarat siapa yang menentang mereka sehingga datang ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bermakna, untuk menegakkan agama ini, kita jelas yang kita nak pejuang-pejuang mujahidin yang mengerahkan tenaga, jiwa, tenaga, harta benda. Dan satu lagi pasukan al-ulama ar-rabbaniyun, ulama yang benar-benar faqih dalam agama, beramal dengan ilmunya, yang akan berjihad menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat. Dalam hadis walan tazal hazil ummah, Nabi beri jaminan akan ada sekumpulan dalam umat ini orang yang akan mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita kecil ke besar bilangan, bukan perkiraan. Kalau nak kira, yang ramai daripada zaman dulu sampai ke zaman akhir kiamat, yang ramai ahlul batil, bukan ahlul haq. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah kata, kalau kamu taat ikut orang ramai, kamu akan sesat. Bukan semesti ramai itu betul, kan? Ya, maka kita kena ingat.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala syarah kepada hadis ini, Imam Nawawi kata kumpulan mujadid ataupun orang yang menegakkan agama itu bukan satu persatu kumpulan. Imam Ahmad, Imam Bukhari mempertahankan, mereka mengatakan kumpulan itu kalau bukan ulama hadis, siapa lagi? Kalau bukan ulama hadis, siapa lagi mereka? Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ana tengok dalam satu analisa yang dibuat, ulama-ulama ahlul hadis, ulama-ulama yang mempertahankan ini di atas jalan salafus salih, iaitulah ulama yang mempertahan daripada ulama tafsirnya, daripada ulama hadis, daripada ulama lughah, sudah ada. Cuma mutaakhir ini kita tengok lain pula dia punya watak kan. Sehingga orang kurung ahlus sunnah itu dalam kelompok tertentu, kita kata la, ahlus sunnah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang jelas, mengikut huraian tafsir para ulama yang mu'tabar. Jadi alhamdulillah, Imam Nawawi kata apa? Mereka ni bukan kelompok, satu kelompok je. Mereka adalah ulama tafsir, mereka adalah ulama hadis, mereka adalah para penjuang mujahidin, mereka bahkan pejuang-pejuang agama ini termasuklah orang-orang yang profesional dalam dunia ini. Sebab apa? Sebab mereka mesti bergabung dalam satu bahtera untuk menyampaikan Islam itu kepada masyarakat. Kita kata alhamdulillah, akhir ayat ini kita tamatkan dengan ayat 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, kamu dah ambil jawatan tafaqquh fiddin, jangan duduk diam saja. Ada ilmu gantung sijil syahadah dinding, duduk tayang kitab penuh almari, tapi kita tak faham apa yang kita belajar, berat. Maka Allah tak di sini, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu. Jangan tengok jauh saja. Dan biarkanlah mereka merasai sikap kekerasan serta ketabahan hati yang ada pada kamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dengan memberikan pertolongan. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini mengajak kita mati awah bahawa kita ni jangan lembek sangat dengan orang kafir. Toleransi. Cakap-cakap toleransi, human right lah, apa benda, main toleransi. Akhir sekali kita tak tahu ke mana. Lembek kita lah, mesti ada ketegasan dalam bab perkara ibadat, dalam bab perkara akidah. Tidak mungkin kita bermudah-mudah dengan segala kumpulan ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik dan menjadi pejuang Islam yang diradai sehingga kita mati dalam keadaan tersebut, insya-Allah. Kita akan sambung lagi ayat yang 1, 2, 4 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Mungkin kita akan tamatkan surah kita ini dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.